negara kita cepat. Okay, so okay, boleh kita mula Dr. Ghazali? Ya. Okay. Okay, pertama sekali saya ucapkan terima kasih lah di atas penyertaan semua yang dah join malam ni. Terutamanya kepada Dr. Nurul Huda lah, studi untuk menjadi personality pada malam ni bersama adik Haris kita. Okay, Assalamualaikum Haris. Boleh dengar suara Haris? Okay, saya rasa tanpa melengahkan masa saya nak bagi, sebab malam ni khas untuk Haris dan Dr. Nurul lah. Okay, saya nak bagi ruang untuk Dr. Nurul perkenalkan diri, Haris, adik Haris dan juga Dr. Nurul sendirilah. Okay, kita mulakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Huda Abdul Rahman, tinggal di Shah Alam, bertugas di UiTM. Ini anak saya yang nombor 2, satu-satunya lelaki. Haris ada kakak dan ada 2 orang adik perempuan. Haris biasanya panggil Abdullah Haris, mak nama penuh. Umurnya 15 tahun bulan 11 ni, insyaAllah. Itu sahaja. Dah 15 tahun ya Haris? Okay, berapa orang? Dr. Nurul ada berapa orang anak semua? 4. 4? Okay, Haris anak nombor berapa? Haris anak nombor 2, kakaknya tingkatan 4, Haris setahun je lah beza. Setahun beza. Okay. Kita nak dengar kisah adik Abdullah Haris lah hari ni, malam ni. So boleh tak Dr. Nurul ceritakan dari awal macam mana kondisi adik Abdullah Haris lah. Mungkin masa kandungan lagi dah tahu ke macam mana? Masa Haris dalam kandungan tak ada masalah, sihat. Cuma due date dijangka 6 hari bulan 11 2005, tapi memang tak ada tanda dia akan lahir. So pada waktu tu doktor di klinik bagi tahu saya kena kira pergerakan. Lepas tu kalau hari ke-10 tak ada apa-apa tanda kelahiran, nak melahirkan, saya kena bawa pergi hospital lah. So hari ke-10 tu saya bawa. Bila saya datang ke hospital, CTG tu dah tak cantik lah. Doktor kata baby tidur. Masa tu saya ingat macam comelnya baby tidur kan. Tapi sebenarnya rupanya CTG dia tak cantik lah. So doktor try nak induce. So saya pergi tu pagi, doktor try nak induce, memang tak ada apa-apa tanda pun dia akan lahir. So petang tu saya kena sign surat lah untuk emergency C-section. Bila Haris lahir ni dia tak menangis. Saya cuma dengar doktor cakap dah mandi dah. Saya pun tak faham apa maksud dia. Cuma saya rasa mungkin maksud dia adalah dia dah tertelan najis lah. So lepas tu saya memang tak jumpa pun dia dalam beberapa hari sebab saya tak boleh turun tengok dia di NICU. Saya ada nak bawa sebab saya tak dapat jumpa anak kan, so saya macam sedih lah juga. So ayah Haris ambil gambar. Ni gambar Haris masa dalam NICU. So waktu tu memang
dia tidak boleh bernafas sendiri. Dan 2 kali sawan lah di dalam NICU tu. So dia selepas seminggu dia ventilate guna alat bantuan pernafasan. Selepas seminggu baru dia boleh bernafas sendiri. So saya tanyalah doktor apa masalah anak saya ni. Lepas tu doktor cakap kita tak boleh tahu lagi, kita kena tunggu dia punya milestone lah, dia punya perkembangan dia macam mana. So selepas seminggu di NICU dia dipindah ke SCBU. Waktu tu dia masih lagi belum boleh menyusu, tapi dia punya yang wayar yang bersedirat semua tu dah buka. Inilah. Ini gambar dia. Dia pakai rest tube ni adik. Dia pakai rest tube. Sebab dia tak boleh menyusu, so dia gunakan rest tube lah. Semasa dalam ward tu doktor ajar saya macam mana untuk stimulate lah dalam mulut supaya dia boleh suck kan. So lepas berjaya dia untuk suck sendiri, dan maksudnya dia boleh menyusu. So saya sign surat mengatakan yang saya nak bawa balik lah dan bertanggungjawab lah sekiranya ada apa-apa selepas tu kan. Itu prosedur biasa. So selepas sebulan saya bawa balik lah. Sebulan. Dia memang dah tak lagi okey dah, tak ada rest tube dah. Okey. Ini masa rest tube. So ni dia lah. Handsome tak? Comel. So selepas setahun baru diagnose sebagai cerebral palsy. Selepas setahun sebab bila monitor perkembangan dia, dia tak boleh tegak kepala, so dia memang kena pergi terapi dan sebagainya. Setahun asalnya saya duduk di Jengka, so selepas tu saya mohon bertukar ke Shah Alam. Semasa di Shah Alam saya bawa ke Spastic Center PJ. Di situ mereka buat temu janji dengan doktor untuk diagnose, sebab masa tu Haris tak ada apa-apa diagnose, lepas tu tak ada kad OKU lagi dan sebagainya. So di Spastic Center lah yang buat temu janji Haris dengan doktor dan diagnose sebagai cerebral palsy, quadriplegia ectotoid. Okay. Okay, sebelum saya nak teruskan soalan ni, nak ingatkan nontonlah para pendengar semua malam. Kalau ada soalan boleh letak dekat chat. Nanti Dr. Nurul cuba apa nak bertanya. Okey Dr. Nurul, bila pertama kali ialah dalam sehingga sebulan di hospital tu, macam mana perasaan, kalau boleh cerita, mana sokongan keluarga dan orang sekeliling lah bantu Dr. Nurul masa tu? Mana nak cakap masa mula-mula tu macam susah jugalah nak terima, sebab pada waktu tu saya rasa macam salah saya lah kan, sebab saya tunggu sampai 10 hari baru pergi ke hospital. So saya fikir kenapa tak pergi daripada awal, sebab saya dengar kalau macam sekarang ni kalau hospital swasta on the due date kalau tak bersalin lagi terus admit kan, dan ada juga yang cakap kalau dekat tempat dia selepas 7 hari saja. Jadi sedikit rasa bersalah. Rasa besar memang bukan sedikit lah, memang banyak lah pada waktu tu, sebab sebenarnya anak sulung pun, kakak dia pun lewat seminggu, so saya ingatkan trendnya sama lah kan, tapi rupanya tak begitu.
Tapi waktu saya dihantar ke ward sebab orang lain semua ada baby kan, saya tak ada baby. Saya tanyalah kepada nurse tu, mana anak saya. So nurse kata, oh doktor tak bagi tahu ke? Masa tu sebab caesar kan, so macam dengan nak manage pain lagi semua. Cuma saya waktu tu yang saya terfikir, waktu tu saya doa, saya cakap, ya Allah, kalau apa-apa berlaku pada anak saya, at least biarlah dia dia faham apa saya cakap lah. Kalau sekiranya fizikal dia apa ke, so itu doa saya pada waktu itulah. Penerimaan macam-macam lah, awalnya macam-macam dengan keluarga, dengan saudara mara, dengan, tapi alhamdulillah dia gradually jugalah untuk terima. Saya ada soalan daripada Dr. Hasna. Dr. Hasna bertanya, Haris dah berapa umurnya? Haris lahir tahun 2005. So bulan 11 ni dalam 15 tahun lah. Haris dia register di PPKI. Dia ada. Saya ada bawa baju dia ni. Setiap kali saya kemas rumah tu, saya nampak baju ni memang sebab jugalah kan, sebab baju ni cantik, sebab tak digunakan, tak pakai. Tengok nama Abdul Haris, okey tak? Dia register sempat beberapa hari ke sekolah, tapi sebab hati mak kan macam tak berapa nak senang, so saya jumpa doktor, saya jumpa cikgu, dia cakap macam mana anak saya dekat sekolah ni. Cikgu kata yalah dia pun kesian kepada Haris sebab dia penat duduk di wheelchair daripada pagi sampai tengah hari, kadang tertidur, dan dia orang pun takut nak buka strap, macam-macam strap ya untuk dia ni. So dia penat dan dia orang takut nak bagi makan sebab takut tersedak. So bila tengah hari dia memang sangat lapar lah. So cikgu cadangkan supaya nama register di sekolah rendah, tapi dia pergi ke private center lah. Sama juga ceritanya dengan sekolah menengah, register juga di sekolah menengah, tetapi membuat surat permohonan untuk tidak hadir kerana menghadiri latihan di private center. So sekarang ni Haris di pusat rehab jagaan sayang. RPI ni apa doktor? Dia Rancangan pembelajaran individu. sebab dia mendaftar di sekolah menengah, so dia dapat lah 150. Sebab So tadi Dr. Nurul kata sebab dia pihak sekolah ke yang tak dapat jaga dia, lepas tu dia minta Dr. Nurul yang sediakan surat. Itu macam mana? Saya nak tahu lebih lanjut lah pasal tu. Saya rasa itu macam common practice juga, sebab kalau ada murid yang ada masalah untuk hadir, dia boleh minta permohonan daripada sekolah. Cuma untuk Haris ni dia pergi ke tempat lain lah, maksudnya dia pergi ke rehab center. Sebelum di Sayang, dia di pusat jagaan dan terapi harian ramah. Bila pusat terapi tu dia tutup, so dia sambung ke Sayang, seksyen 7. Allowance dapat sebab dia register nama di sekolah lah. Oh, allowance tu sebab daftar nama di sekolah lah. Ya. Masa hari sekolah menengah pun sama. On the first day saya pergi sekolah tu, memang cikgu cakap dia
dia boleh sekolah itu hanya boleh menerima yang mana ada yang boleh menguruskan diri sendiri. Unless ada seseorang yang akan ikut Haris lah dan bawa dia ke sekolah dan jaga dia dan sebagainya. Sebab Haris ni, dia faham, dia suka belajar. IQ dia okey, dia boleh faham. So, cikgu kata, masa sekolah rendah tu cikgu kata, Haris suka belajar tapi mereka tidak tahu macam mana dia faham ke tidak kan. Macam tu lah. Okey, mungkin Dr. Nurul boleh tengok soalan. Okey. Ada scroll ke bawah. Tak ada soalan lagi dah kot. Ada soalan apa harapan doktor pada Haris. Tapi saya sebelum tu saya nak tanyalah. Haris mula masuk sekolah masa umur 7 tahun ke? Dia terus ke harapan tu lah kan? Sayang. Tahun. Inisiatif sendirilah. Masa tu saya duduk terfikir, memang kita tak ada register sekolah ke apa. Macam mana 7 tahun kot, 7 tahun. Kita mohon, saya pergi ke pejabat pendidikan di Shah Alam dan mohon untuk masuk ke PPKI. Okey. Dr. Hasnah tanya, Dr. Nurul kata Haris suka belajar. Ada guna augmentative and alternative communication device tak masa pembelajaran? Okey, saya lupa nak cakap, hari Ahad Haris ada tuition dengan cikgu Mim. So masa tuition tu memang cikgu Mim ada cubalah guna yang head pointer tu, tapi dia tak suka apa-apa atas kepala dia. Contoh kalau macam saya letak ni pun dia akan tolak. Dia tak suka. So sekarang ni tak ada apa-apa guna yang gadget tu tak ada. Saya cuma sekarang ni belajar cuba menggunakan ni lah kad yang kita guna pergi speech therapy di PPUM tu, dia menggunakan kad itu pun baru nak belajar jugalah. Ada detik-detik cemas masa menjaga Haris? Soalan, detik cemas ni banyak. Dulu Haris ni masa dia kecil dia ada masalah severe constipation sebab dia underweight, so dia minum susu Pediasure. Susu Pediasure tu mungkin tak sesuai dengan dia, so dia jadi sembelit. So setiap minggu memang dia problem lah untuk buang air besar. So saya kadang pernah pergi, orang kata guna yang ubat tu, tapi dengan masa tu dia memang tak jalan. Saya kena bawa pergi emergency. Setiap kali dia nak membuang tu saya macam kena membidankan lah, dan saya pernah juga sekolah pusat jagaan tu call saya dan minta tolong lah. Itu tak emergency sangat, cemas sangat. Cuma Haris ni satu, dia tak boleh kontrol mulut dia. Sedap dia nak buka tutup, sama juga dia susah nak mengunyah. Makanan dia kena kecil-kecil. So pernah juga sekali dia macam tu kan, masuk roti. So ayah dia lah angkat yang macam dan baiklah roti tu keluar dekat masa kita makan kat luar. Satu lagi sebab Haris ni non-verbal, tegak nanti belakang tegak non-verbal, so kita tak tahu dia sakit ke tak.
So Haris, ya betul Dr. Hamish lupa. So memang kena tahu sikit lah. Saya pun pergi juga training untuk tulangan cemas, tapi pada waktu tu macam panik jugalah, kita tak tahu pasal apa kan. Nasib baiklah roti tu keluar jugalah, macam lepas tu memang tak bisa makan lah. Okay, Haris ni non-verbal. So dia memang ada x-ray berkala. X-ray berkala untuk tengok sama ada hip dia dislocate ataupun tak. So bila x-ray berkala tu doktor nampak dekat x-ray tu ada macam jarum. So sebelum tu pun saya rasa macam ni ceritanya. Bila saya lepas mandi, dia nak pakaikan dia baju, saya rasa macam dekat peha dia tu ada macam tajam-tajam. So bila saya pegang dekat peha dia ni, dia macam tajam lah. Bawa pergi klinik, rupanya ada jarum dalam tu. So saya tak tahu masa bila jarum tu ada masuk dan sebagainya. So saya rasa macam sampai jarum tu dah tertanam pun saya tak sedar ada jarum dalam kaki anak kan. Jadi sebaiklah yang tu boleh keluar. Cuma yang di dalam x-ray tu memang tak boleh keluar dan ada sampai sekarang lah. Doktor kata kita tak boleh nak keluarkan sebab tak boleh nak locate jarum tu kat mana. So dia jadi bionic man lah, ada jarum. Tapi dia tak ada rasa sakit lah, tak ada rasa sakit. Haris boleh gerakkan tangan untuk mencapai, tapi susah. Cuba adik ambil ni. Pegang. Dia boleh pegang. Dia memang kalau pergi OT dia belajar ini lah, cuma dia susah nak tahan lama. Dia tak boleh, sebenarnya dia boleh point guna, tak boleh tunjuk jari lah. Dia boleh tunjuk jari macam ni lah. Dia boleh dengan tangan je lah. Perbelanjaan menjaga anak istimewa. Alhamdulillah Haris dia dia tidak ada keperluan ubat. Cuma dulu sebab dia sembelit tu dia adalah makan Lactulose, tapi sekarang ni tak lagi lah. Dia alhamdulillah makin lama makin okey. Perbelanjaan perubatan tu tak banyak, cuma dari segi memang ada terapi yang disediakan oleh hospital, temujanji dan sebagainya. Tapi kita pun bawa juga ke private. So yang itulah yang mungkin mahal sedikit lah. Dulu-dulu speech therapy 100 lebih 1 jam. Tapi itu pun lama dah kita tak pergi sebab dia ada problem. Okay. Dan daycare pun a bit costly lah juga. Pengalaman pahit manis. Apa pengalaman ni? Haris ni dia alhamdulillah dia taklah suka menjaga, cuma dia cara dia bergerak, duduk ni. Cara dia bergerak, dia suka bergolek-golek. So bila dia bergolek, walaupun tangan dia ke atas ke bawah, dia suka bergolek. So bila dah terlampau kerak macam tu, dia punya bahu ni macam bukan nak dislocate, tapi dah x-ray nampak macam berbeza sedikit lah. So kalau saya nak angkat dia, saya tak boleh angkat guna ketiak macam ni. Kalau saya angkat guna ketiak ni, saya takut ni auzubillah lah kan. Saya dah pesan juga pada cikgu dia supaya jangan angkat guna ketiak lah, angkat di badan. Cabaran dia sebab dia pun makin besar, walaupun
underweight tapi terasa jugalah bila nak mengangkat dia kan. Penerimaan masyarakat sekeliling terhadap Haris. Saya memang tak ke mana saya pergi, keluarga pergi dan ayah memang kami bawa sekali lah, tak ada nak tinggalkan. Kami pun tak ada maid. So memang kesana kemari memang bawa lah. Kalau staring tu orang tengok tu biasa. Cuma Haris ni dia kalau dia tengah makan kan dia macam sepah sikit lah makan. Macam kalau pergi ke restoran ke dia akan sembur makan. Kita masa kecil dulu adalah dia punya ni kan. Sekarang kita alas guna towel ni, dia memang sentiasa ada towel dia. Adik boleh lap tak? Boleh lap tak? Boleh lap? Boleh lap? Ailio, boleh lap Ailio tak? Dia boleh lap. Cuma orang akan tengok lah kan, makan bersepah. Nampak macam okey tapi sebenarnya tak okey kan. Naik macam stroller. Haris tak suka orang tengok dia. Dia akan marah. Kadang-kadang budak-budak kan, saya sebenarnya tak kisah. Sebab budak-budak saya tak kisah, saya faham lah. Budak-budak dia akan datang dekat kan dan tengok Encik Haris kan. Haris dia akan marah, dia akan ronta dia marah. Dia tak suka orang tengok dia. Tapi dia suka tengok orang. Dia observer. Penerimaan masyarakat tu setakat ni saya tidaklah ada apa-apa yang cuma sekolah lah saya rasa kan. Itu macam cerita kemudahan di sekolah lah. Kalau sekiranya ada pembantu murid yang one to one tu lebih elok lah rasanya sebab saya faham di pembantu murid tak ramai dan anak-anak OKU ramai. So mungkin ada kekangan lah sekiranya Haris nak pergi ke sekolah biasa. Bagaimana saya mengimbangi kerjaya dan menjadi ibu kepada anak istimewa? Memang challenge jugalah. Saya pun taklah bagus sangat. Taklah bagus sangat ke macam mana ya. Alhamdulillah tempat saya bekerja dia memberi saya kelonggaran sekiranya saya perlu membawa Haris pergi terapi. Kadang-kadang saya dengan husband bertukarlah bergili-gili. Kalau ada appointment yang ni saya bawa, ada appointment yang lain husband yang bawa, ayahnya yang bawa. Sebab saya sebenarnya dengan appointment di hospital ni banyak, bukan Haris sahaja. Haris ada appointment OT, terapi, OT, fisio, rehab, tegak dik, tegak. Fisio, rehab, speech, dietitian. Dan adik ni pun ada appointment juga. Ada bawah lagi ya. Pusat rehab sayang, lebih lanjut tentang pusat rehab sayang. Saya rasa ini elok bertanya kepada owner sayang sendiri lah kot. Sebab mungkin berbeza-beza di antara ni. Dia kira bulanan. Pusat jagaan sayang saya rasa registered. Kalau ada Facebook, ada page pusat jagaan sayang, boleh. Dia saya rasa memang alhamdulillah lah. Setakat ini saya berpuas hati lah. Cara pembelajaran untuk Haris macam mana? Haris ni kadang-kadang dia tak boleh nak fokus lama. Cikgunya cakap hari ni macam boleh, hari esok macam tak kenal, hari ni kenal.
Um, Macam kita tanya adik, yang mana pen merah? Pen merah mana? Pen merah. Mana pen merah? Betul. Okey. So macam tu lah, macam mana saya nak berinteraksi dengan dia, saya akan tanya dia, siapa nak minum air angkat tangan, so dia angkat tangan. So macam susah sikit lah sebab saya kena bagi pilihan untuk dia pilih dan dia tak boleh nak bagi tahu options dia sendiri. Harapan ni tinggi macam-macam. Saya kalau boleh nak dia boleh membaca. Seorang dia boleh mengisi masa lapang dia dengan membaca. Banyak perkara lah yang dia boleh bila dia boleh membaca, at least dia boleh bagi tahu saya dan menulis untuk dia sampaikan apa-apa yang dia nak cakap pada saya. Sebab sekarang ni saya tak tahu dia nak cakap apa. Saya tak tahu dia nak marah saya ke, dia sayang saya ke. Siapa sayang mami angkat tangan? Kan? Siapa sayang ayah angkat tangan? Okey, penerimaan tu satu lagi bila saya jalan di shopping complex dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang bagi duit pada Haris kan. Asal awal-awal dulu, macam 10 tahun yang lampau, rasa macam tak berapa senang juga lah bila orang bagi duit kan. Macam kita, yelah kadang-kadang saya duduk menunggu tiba-tiba orang hulur duit kan. Tapi bila fikir mungkin ini apa, orang kata tiket ke syurga, jadi mungkin orang lain pun nak juga lah menumpang melalui Haris kan. So Hamid saya sekarang ni terima je lah. Okey Dr. Hasna, saya cuba. Saya memang sekarang ni tengah buat yang bot communication bot tu lah. Tengah buat dan tampal yes, no, apa options dan dia boleh pilih lah. Boleh share bagaimana Haris menunjukkan frustration kepada perkara yang tidak suka. Dia akan meronta lah. Meronta, sepak. Kalau dia tak suka, kalau dia tak nak, dia buat macam mana. Kalau tak nak, dia akan berpaling. Kalau nak, dia buat macam mana? Dia akan tunduk. Macam itulah. Kalau bagaimana membantu Haris kalau Haris marah, saya sebenarnya treat dia macam sama je, macam anak-anak yang lain. Marah pun sama je. Communication board tu kita baru mula doktor sebab hari tu dia punya speech therapist tu cuti bersalin, tapi saya ada juga berkomunikasi dengan Encik Syahrul Ikram, apa nama, dan belajarlah bagaimana nak gunakan communication board. Setakat ni dia boleh tunjukkan yang manalah pilihan yang dia nak.
Saya tak pasti sama ada orang dengar ke tidak. Saya bercakap sebab dah tak ada apa-apa soalan. Dengar. Oh, okey. Ada soalan tu. Apa harapan dari segi sokongan kerajaan? Haris dia faham. Dia semua dia boleh faham. Kadang-kadang saya tak sangka pula dia boleh respons. Macam bila ada sesuatu, bila kita berborak, dia pun boleh, bila benda tu kelakar, dia pun boleh gelak sekali kan. So maksudnya dia memfahami lah. Dia instruction masa terapi, bila kita bagi instruction, dia boleh ikut instruction. Dia boleh kenal objek-objek di sekeliling dia lah. Apa harapan saya sokongan kerajaan? Of course, bukan untuk Haris sahaja tapi untuk anak-anak yang lain adalah education lah, pendidikan. Sebagai contoh, bantuan lebih membantu murid, bantuan. Saya tengok MBSA dia ada van OKU sebab hari tu saya macam, sebab saya kerja jauh, husband kerja jauh. So saya anak hantar dia ke sekolah, cuma tak ada transport. So bila saya contact yang private transport tu, dia charge agak mahal dan dia kata sebab nak bawa wheelchair dan sebagainya. Tapi saya nampak MBSA dia ada OKU, transport untuk OKU, tapi bila saya Google macam tak sesuai pula. So saya jadi macam tak ada transport lah untuk saya bawa dia sebab saya tak ada di rumah kan. At least ada transport. Saya pernah masa bawa dia ke sekolah. Itu tak positif lah kot. Oh, okay. Bagaimana social skill Haris dengan ahli keluarga sendiri? Haris dengan adik-beradik dia, alhamdulillah, sebab kami selalu bawa, bila ada aktiviti bersama dengan anak-anak OKU, kami selalu bawa kakak dengan adik-adik dia. Jadi adik-beradik dia memang dah biasa dah jumpa dengan anak-anak CP, anak-anak Down syndrome. Contoh kalau macam pergi ke dia orang pun bersekolah di sekolah yang di mana ada PPKI. Jadi acceptance kepada OKU ni untuk adik-beradik dia alhamdulillah saya rasa, sebab kalau ada OKU yang buat perangai di luar pun kakaknya akan cakap, oh dia OKU, tak apalah, dia memahami. Dan mereka juga sensitif lah kepada macam parking, macam Haris dia tak nak makan, dia cuma nak saya suap. Dia tak nak ayahnya suap. Betul tak? So kalau saya makan, saya akan makan saya, makan dia, makan dia. Sebab kami akan makan sesama. Dia tak ada saya makan, saya suap dia makan seorang-seorang. Betul, orang baru orang lain makan. So makan sama-sama, macam semua satu family. So bila makan sama-sama, so saya akan suap Haris, suap saya. Kalau saya makan sambal, saya kena saya kata apa, gaul nasi yang lain, so baru suap dia. Masa Haris ada adik ni kecil lagi, so saya suap 3. Suap baby, suap sendiri, suap Haris. Macam itulah, dah biasa. Tapi kadang-kadang kalau saya ada hal, saya sibuk ke, kakak dia boleh suap, ayah dia boleh suap juga. Nanti kan ayah dia tak nak suap lepas ni. Haris alhamdulillah dia tak ada sawan. Dia cuma sawan 2 kali lah masa di ward dulu. 2 kali dia kena sawan. Dia pernah buat test test yang untuk sawan tu waktu tidur tu pernah buat. Alhamdulillah lah tak ada.
Hearing test pun dia pernah buat. Dari segi pemakanan, Haris perlu pilih makanan yang macam mana? Haris makan macam biasa, cuma kecil-kecil kan lah. Pinyit-pinyitkan, letak kuah lebih sikit supaya nasi tu tak keras. Haris, selain daripada soalan saya, selain daripada ibu, siapa Haris lagi rapat dan sayang? Sebenarnya Haris attach dengan ayah dia. Saya rasa dia lebih attach dengan ayah dia. Sebab kalau ayah dia pergi outstation, saya memang tak boleh FaceTime dengan ayah dia ke, semua barang ayah dia ke, kalau dia nampak dia akan meraung. Dia akan duduk dekat sliding door dan tunggu ayah dia balik. Kalau saya outstation dia relax je. Bagaimana saya boleh menjadi superwoman dalam menjaga Haris? Sebenarnya superwoman ni macam mana pun tak tahu. Tapi dia jadi dah macam Mariam? Macam dia dah hari-hari macam biasa. Sebab dah memang dah lama dengan dia. So rasa macam benda tu biasalah, taklah macam sesuatu ekstra. Macam saya discuss dengan ayah dia. Kita anggap dia macam okay, anak ini suka menu A, anak ini suka menu B, Haris menu C. Tidaklah kita kata, oh kenapa pula Haris ni kena makan makanan yang tak pedas, kena makan lembut-lembut, orang lain boleh je. Tak ada susah sebab setiap seorang tu memang berbeza-beza. Jadi setiap satu tu kita cuba nak penuhi lah. Okay. Kalau kita nak pergi makan ke tempat mana, kita kena fikir kat situ ada tak menu untuk Haris. Kadang-kadang macam tak perasan pun penat. Tapi bila kawan-kawan tegur, Nurul tak sihat ke? Letih ke? Macam sebenarnya tak perasan sebab macam hari-hari biasa. Macam gitu, macam tu kan? Okay. Pernah tak Haris tak tidur malam? Haris alhamdulillah dia okey tidur. Dia tidur tak ada masalah. Alhamdulillah lah dari segi tu dia tak ada masalah. Dia senang. Senang alhamdulillah lah dari segi tu. Diet dulu sebenarnya saya dah pernah bawa Haris terapi macam-macam. Saya pernah bawa dia pergi, dulu ada CBT, Color Vibration Therapy, lama dah. Saya pernah bawa dia pergi Glen Dorman, Bukit Antarabangsa, Fattening dan sebagainya. Saya pernah bawa pergi jumpa Master Leong ke Panca. Tapi masa saya pergi alternatif tu, masa tu Haris tak boleh, dia kata tak elok makan manis, gula dan sebagainya. Masa tu saya jaga jugalah diet dia, memang tak ada processed food. Tapi lepas ni gradually diet ni sama macam adik-adik dia yang lain lah, sama je. Sekiranya doktor dan husband kedua-dua harus keluar outstation, Haris di bawah jagaan siapa? Saya alhamdulillah mak saya masih sihat. So saya hantar balik kampung. Adik-adik saya pun ramai yang boleh membantu dan Haris pun dia memilih sikit kalau orang nak menyuap makan, tapi dengan mak saya, dengan Wan. Siapa sayang Wan Siapa sayang Wan? Nak jumpa Wan, nak pergi jumpa siapa? Ayah Tang. Adik-adik saya alhamdulillah boleh
melayan dia. Sebab kadang-kadang orang pun tak tahu nak layan dia macam mana kan. So alhamdulillah. Saya sebenarnya kalau nak cakap superwoman tadi, soalan yang superwoman tu sebenarnya sebab support system lah. Support system. Kawan-kawan saya, family, kalau sekiranya ada apa-apa masalah, insya-Allah lah saya ada tempat nak minta tolong lah. Kalau saya tak ada tempat nak minta tolong tu, yalah kan. Itulah, saya ada tempat nak minta tolong lah, support system. Apakah pesanan positif Dr. Nurul bagi ibu-ibu di luar sana yang mempunyai anak yang mengalami serebral-palsi? Awalnya dulu saya macam bukan denial tapi dia rasa macam ada awal-awal dulu masa baby dulu macam ada rasa tak sayang anak tu kan, tapi rasa tak sayang, tapi kita jaga sebab kemanusiaan. Atas dasar kemanusiaan maka saya jaga. Macam tak tahulah Haris memang, tapi Haris memang tak suka kena peluk pun kan. Waktu tu ada sedikit saya rasa lah memang tak baik lah ibu rasa macam tu kan. Saya jumpa ustaz. Saya cakap ustaz, macam mana ya, saya rasa macam saya ada masalah. Saya rasa macam macam tak sayang pada anak saya cakap. Tiba-tiba dengar. Lepas tu ustaz tu cakap baca surah Ar-Rahman. Baca surah Ar-Rahman. Sebab saya jumpa ustaz tu saya ada pergi training. So waktu break tu saya jumpa. So dia tak sempat cerita panjang lah pasal surah Ar-Rahman tu. So saya study sendiri lah. Maksudnya ada banyak perkara lain yang kita boleh syukuri kan. Satu lagi ada orang cakap dapat anak OKU ni buat dosa apa sebab banyak dosa dapat anak OKU kan. Kebetulan saya jumpa ustaz jugalah, so kita kena tanya dengan ustaz kan. Kebetulan ada program, saya duduk sebelah ustaz tu, saya tanya, ustaz, saya ada anak OKU. Orang kata dapat anak OKU ni sebab banyak dosa. Macam mana? Ustaz tu cakap sebab masa kami dalam program, so mungkin tak boleh nak banyak cakap. Tapi ustaz tu cakap, tak apalah. Bolehlah kita maksudnya jalan cara kita minta ampun daripada Allah dan dosa-dosa kita yang lepas tu melalui dia kan. Kita kena sabarlah kan untuk ibu-ibu tu kan. Ini tak perfect. Saya pernah terbaca kan, kelahiran anak-anak OKU ni adalah dugaan bukan sahaja kepada keluarga tapi kepada masyarakat. Apa yang parents buat untuk anak OKU, apa yang masyarakat buat kan, itu maksudnya satu jalan untuk kita mencari pahala lah, ataupun cari dosa. Nauzubillah ya. Ada soalan lagi ke? Ada lagi soalannya, bagaimana awal kelahiran? Dalam kandungan dia alhamdulillah sihat. Bagaimana awal kelahiran? Adakah adik Haris berkeadaan normal atau ada sakit spidema panas? Haris ni sihat dalam kandungan, tak ada pun masalah. Saya tak ada apa masalah, kencing darah tinggi semua okey. Cuma waktu kelahiran dia lambat. Sebab dia lahir 6 hari bulan. Tapi saya dia emergency C-section hari ke-10. Fetal distress. Fetal distress, HIE 2. Oksigen tak sampai, brain injured. Itu yang saya cakap pada awal tadi,
saya rasa macam diri saya bersalah lah sebab tak pergi awal kan. Mungkin kalau saya pergi awal, terus dia operate, alhamdulillah dia sihat. Tapi yalah, sebab setiap satu tu ada sebab apa yang mendorong doktor dan suami untuk kekal semangat menjaga Haris? Apa yang mendorong doktor dan suami untuk kekal semangat anak kan? Siapa tak sayang anak kan? Marah-marah juga. Orang lain marah tak boleh. Bila ayahnya marah, saya tak boleh. Nangis juga. Saya marah tak apa. Macam itulah. Tapi sebenarnya saya rasa saya dengan suami ni manusia biasa. Mungkin sebab saya dikelilingi oleh kaum keluarga yang positif kan. Mak saya, suami saya, Wan kan, Tommy kan, treatnya sama saja. Tak adalah macam nak menyalahkan saya ataupun menyalahkan suami dengan kehadiran dia. Yalah anak kan, kena jaga, tanggungjawab kita. Tapi saya ada kawan yang ambil anak angkat OKU. Walaupun dah tahu OKU tapi dia ambil anak angkat, jaga. So saya duduk fikir, gila anak angkat boleh jaga dengan baik, kenapa kita anak sendiri tak boleh nak jaga kan? So dia tak boleh. Macam itulah. Kita sentiasa dikelilingi oleh orang-orang yang positif lah. Ada tak pengalaman rasa tekanan perasaan? Tekanan perasaan saya macam ni. Saya pernah dengar satu kisah seorang yang ada anak OKU yang ayahnya selalu buat kerja amal, bantu orang dan sebagainya. Masa tu saya terfikir, dia ni ada anak OKU, takkan isteri dia je yang jaga kan? Ayahnya sibuk sana kemari kan? Tapi saya fikir positively, disebabkan ayahnya membantu orang lain, mungkin mudah bagi isterinya untuk menjaga. Macam kita bantu orang lain melalui persatuan dan sebagainya dengan anak-anak KU, insyaAllah mudahlah kita untuk, mungkin kalau kita tak bantu lagi susah lah, kita tak tahulah kan, kita cuma ikhtiar. Tapi kita kena sentiasa saling membantu, lebih-lebih lagi dalam komuniti anak-anak OKU ni kan. InsyaAllah kalau kita bantu orang lain, Allah akan bantu kita. Tekanan perasaan, tekanan perasaan, letih, nak tertidur kat traffic light, adalah juga. Macam mana nak dia dengan support lah, saya support system lah kot. Kalau saya rasa stres, jumpa kawan-kawan, cakap, kadang-kadang bukan bercakap pasal anak pun kan, benda lain. Ada juga kawan saya rapat, dia memang tak pernah bertanya pun pasal Haris. Saya tak tahu kenapa, saya mungkin dia rasa bersalah ke, tapi saya tak kisah, asalkan apa maksudnya, saya rasa macam support system kena kuat lah pun, dari segi sama-sama kawan-kawan, sama anak-anak OKU. Bila kita jumpa dengan ibu bapa yang lain pun kita rasa semangat tu ada balik lah. Kalau macam tu lah. Okay, terima kasih Dr. Nurul. Sebelum kita menutup tirai, saya nak bagi memberi kata-kata semangat kepada Dr. Nurul. Mungkin boleh buka mic dan
bagi kata-kata sikit lah untuk Dr. Nurul teruskan kehidupan dengan penuh semangat. Saya sebelum habis ni saya nak minta maaf lah kalau ada salah silap tercakap kan, sebab saya cakap pun dengan niat saya supaya orang di luar sana faham tentang cerebral palsy ni apa. Anak cerebral palsy ni macam ni lah, macam Haris, dia quadriplegia, maksudnya kaki tangan dia being affected lah, dan dia tak boleh nak kontrol mulut dia. Susah lah dia nak kontrol. Ada anak-anak yang terlantar, ada yang kaki sebelah, ada yang kaki sahaja dan sebagainya. Jadi anak-anak ni semua ada hak juga. Ada hak dia. Apakah hak ibu? Kita sebagai, apakah tanggungjawab kita sebagai mak ayah? Apakah tanggungjawab kita sebagai masyarakat untuk anak-anak OKU macam ni? Ya, dari segi apa pun, bukan macam-macam segilah kita boleh bantu mereka. Kalau tadi ada satu soalan, apakah harapan untuk kerajaan lah. Bukan saya, kalau macam saya, alhamdulillah lah, at least saya boleh get access to the internet. Saya boleh hantar Haris pergi terapi. So saya duk terfikir macam mana dengan anak-anak yang tidak dapat peluang begitu. Macam mana? Macam kadang-kadang saya jumpa bila bawa Haris ke sana kemari, saya bawa, oh dekat mana ya akak beli kursi roda ni? Saya duk terfikir. Semasa dia pergi buat temu janji di hospital tu, doktor ada tak bagi tahu dekat mana boleh beli dapatkan rehab supplies tu, dekat mana tempat belajar dan sebagainya. Maksud saya maklumat perlu disampaikan kepada semua lah. Dan saya juga take note lah apa yang Dr. Hasnah tadi. Memang saya pun memang yang saya sedikit rasa bersalah lah pada Haris ni, sebab mungkin saya tak boleh nak, kalau boleh nak buat homeschool tapi tak boleh nak buat homeschool. Dan saya ni macam orang kata, bila ajar anak sendiri ni expectation dia lebih tinggi. So saya harap sangatlah, minta doa kawan-kawan semua supaya Haris ni boleh membaca. Haris, siapa nak pandai baca? Siapa nak pandai baca? Kat tangan? Bagus. Tak nampak lah tangan adik. Okey, Dr. Nurul. Terima kasih atas perkongsian tadi, dan apa yang kita harapkan segala apa yang Dr. Nurul share tadi dapat menyuntik semangatlah kepada ibu-ibu, kepada anak cerebral palsy ataupun anak-anak OKU yang lain di luar sana. Okey, dengar pada malam ni, dan bagi mereka yang tidak diuji dengan anak OKU, jadinya kita lebih memahamilah apa yang telah ibu-ibu yang tabah menghadapi ataupun menerima anak OKU. Okey, saya rasa setakat ini sahaja dulu untuk malam ni. Okey, terima kasih Dr. Nurul. Terima kasih juga. Terima kasih atas peluang yang diberikan. Okey, Abdullah Haris. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih semua yang bersama pada malam ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum semua. Salam. Nak tutup ni?